Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam, Cik Nazrin, Waalaikumsalam, Fadlina, Purahaya. Okey, Purahaya asalnya. Selamat petang, tajwid utama, tajwid. Pelajaran 7. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa daf'a wal intifa' wal muzakarat wa tazkir wal ifadah wal ittifadah wal hass 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtigha'i wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir umurana ya Allah. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir 'alaina ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada petang ini kita akan teruskan dengan pelajaran tajwid untuk kelas Khamis malam, kelas bersama Ustaz Putra. Okey, jadi pada ini Ustaz ambil alih untuk sesi kelas ini, yaitu pada pelajaran 7. Pada pelajaran 7 tajuknya bacaan mat. Okey. Selamat datang bagi yang telah bersama Ustaz sekarang ini live di Facebook. Okey. Kalau tengok pada ahli grup itu alhamdulillah dah mencecah 70 orang, tapi ramai lagi yang belum masuk dalam Facebook ni. Kita doakan mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala urusan sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat perjuangan kita insya-Allah. Okey, sebelum kita berjumpa tadi, Ustaz putarkan lagu Al-Baghdadi. Mudah-mudahan memberi semangat kepada kita. Di antara dia punya baik-baik perkataan itu memberikan semangat kepada kita sebagai pejuang Al-Quran, iaitu kita membawa nama Al-Quran ini ke persadaran negara. Okey, itulah yang diperjuangkan oleh Al-Baghdadi supaya masyarakat celik Al-Quran. Dan target kita insya-Allah pada bulan Ramadan ini kita nak masyarakat berduyun-duyun untuk mempelajari Al-Quran. Bukan tiba je bulan Ramadan semua tak nak mengaji. Itu silap lah. Itu faham yang salah lah. Sepatutnya kita semakin hampir dengan bulan Ramadan ini semakin tinggi kita punya amalan kita. Okey. Tinggi punya amalan kita punya. Kalau kita biasa dalam sehari kita baca masa 1 muka surat, dalam bulan Rajab 2 muka surat, bulan Sya'ban 3 muka surat, insya-Allah dalam bulan Ramadan kita tingkatkan lagi pembacaan Al-Quran. Mudah-mudahan kita boleh buat 1 juzuk satu hari dalam bulan Ramadan insya-Allah. Kita doa berkah. Okey.
Jadi pada petang ini kita akan belajar berkenaan dengan hukum mat. Hukum mat. Apa yang dimaksudkan hukum mat ialah hukum panjang dan pendek bacaan. Okey. Hukum mat ini panjang dan pendek bacaan. Okey. Mat ini bermula dengan mat 2 harakat. Selain daripada 2 harakat ke bawah itu adalah 1 harakat. Tapi satu harakat ni kita tak kisah sangat. Yang kita kisah ni antara 2 sampai 6 harakat yang kena kita jaga-jaga ketika kita membaca Al-Quran. Okey. Ada beberapa hukum yang berada pada dalam konteks mat ini. Ada dipanggil sebagai mat 2 harakat, ada yang dipanggil sebagai mat 4 harakat, dan ada 5 harakat, dan juga ada 6 harakat. 6 harakat punya mat. Okey. Jadi apakah beza antara 2 harakat, 4 harakat, 5 harakat dan 6 harakat? Iaitu bezanya panjang bacaan kita. Panjang bacaan. Seperti yang telah saya maklumkan sebelum ini, satu harakat, mat 2 harakat bukan bermakna 2 saat, tidak. Ia bergantung kepada kelajuan bacaan kita dalam kita membaca Al-Quran. Kalau kita baca laju, maka lajulah 2 harakat itu. Okey. Kalau kita baca lambat, mungkin 2 harakat itu lambat. Contohnya Ustaz ambil satu contoh, suratul Fatihah. Mudahlah surah Fatihah. Okey. Contoh baca laju pada suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Laju. Tapi kalau kita baca lambat, Bismillahirrahmanirrahim. Itu lambat. Okey, mungkin sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sederhana. Okey, jadi mat ini bergantung kepada kelajuan bacaan kita. Okey, kalau kita baca laju, mat 2 harakat mungkin tak sampai 2 second kot, tak sampai 2 second. Ataupun kalau kita baca lambat, 2 harakat boleh jadi lebih daripada 2 second. Okey, itu bergantung kepada kelajuan bacaan Quran kita, sama ada laju ataupun kurang laju. Okey. Jadi pada pelajaran 7 ini kita akan membicarakan tentang mat 2 harakat. Okey. Saya rasa untuk kelas Ustaz Putra ni semua dah ada buku tajwid. Okey, pagi tadi saya buat untuk kelas Ustaz Fauzan, mereka semua belum ada buku tajwid lagi. Jadi kami sedang mengusahakan yang terbaik untuk mereka mendapatkan buku tajwid, sama ada datang ke center ataupun kita buat temu janji jumpa kat mana-mana untuk bagi. Sebab sekarang ni kita nak keluar rumah ni susah sikit sebab banyak sekatan, banyak soalan yang perlu kita jawab. Kalau tak kena pada jawapan nanti kena penjara. Okey, tak kena pada jawapan, kena penjara, kena denda RM1,000. Jangan cari pasal musim-musim COVID-19 ni. Okey, jadi kita belajar secara online. Cuma buku ni, kalau tuan-tuan tak dapat ambil lagi buku ni, tak apalah, kita belajar ni. Sama-sama Ustaz tunjuk dekat skrin ni apa yang kita belajar. Okey, insya-Allah. Yang penting semua dapat sesuatu. Okey, jangan dapat buku je tapi tak dapat sesuatu ilmu pun. Tak boleh lah. Yang penting kita dapat ilmu. Buku ni asbab kepada ilmu yang kita belajar. Okey. Yang pertama sekali kita akan belajar tentang mat asli. Okey, mat asli. Okey, mat asli Tuan-puan perlu tahu juga hukum mat ini berkaitan dengan apa? Okey, hukum mat ini berkaitan dengan huruf-huruf mat. Okey, huruf-huruf mat iaitu huruf alif, waw dan juga huruf alif, waw dan juga ya. Okey, alif, waw dan
juga huruf ya. Dengar ke? Siapa yang dah masuk ni dengar ke? Saya memang kok jadi macam pagi tadi. Saya bercakap seorang-seorang rupanya tak dengar. Kalau dengar boleh tulis dekat komen dengar. Alhamdulillah. Okey. Jadi huruf mat ini kita kena kenal huruf mat dulu. Huruf mat. Huruf mat ini ada 3 Huruf mat ada 3 iaitu huruf alif, waw, ya. Okey. Huruf mat, huruf alif, waw, ya. Okey. Saya tunjuk kat sini Okey, dengar. Alhamdulillah. Okey. Huruf alif, waw, ya. Ini adalah huruf mat. Jadi pembacaan mat ini adalah berkaitan dengan huruf-huruf ini. Okey. Kadar bacaan 2 harakat, 4 harakat, 5 harakat dan 6 harakat adalah berkaitan dengan 3 huruf ini saja. Okey, sama ada huruf alif ataupun waw ataupun ya. Mengikut hukum-hukum mat itulah. Mat 2 harakat, mat 3 harakat, mat 3 pula. Mat 3 tak ada, mat 4 harakat, 5 harakat dan juga 6 harakat. Okey. Ini berkaitan dengan huruf ini. Dan juga huruf mat ini tidak bertanda. Tidak bertanda. Okey? Tidak bertanda. Kalau ada tanda pun mungkin ada di kalangan huruf mat yang bertanda, dia ada tanda misai. Tanda misai macam mana? Mungkin ada tanda misai macam ni. Okey? Ni tanda misai. Dia berada di atas huruf mat itu. Tanda misai ini bagi yang mat 4 harakat ke atas. Okey? Selain daripada tanda misai ini, huruf mat itu mesti dibaca dengan dua harakat. Okey. Cuba kita lihat mat asli mat asli. Huraian mat asli ialah, okey. Kalau huraian mat asli terjadi apabila terdapat tanda baris di atas. Okey, terdapat tanda baris di atas, baris atas sebelum huruf alif, atau tanda baris bawah sebelum huruf ya, atau tanda baris hadapan sebelum huruf waw. Okey. Jadi nak kenal mat asli ialah cara baca mat asli yang 2 harakat ni, nak kenalnya macam mana? Okey, Ustaz tulis dulu. Sebelum huruf alif ada huruf yang bertanda baris atas. Okey? Ada huruf yang bertanda baris atas. Sebelum huruf ya, ada huruf yang bertanda baris bawah, dan sebelum huruf waw ada huruf yang bertanda baris depan. Okey? Sekejap Ustaz nak tunjuk Okey, ini. Sebelum huruf alif ada huruf yang bertanda baris atas. Sebelum huruf ya ada huruf yang bertanda baris bawah. Sebelum huruf waw ada huruf yang bertanda baris depan. Kalau ada keadaan macam ni, mesti dibaca dengan dua harakat pada bacaannya. Okey? Kalau kita lihat pada ayat yang dia bagi ni. Okey. Boleh baca? Pada perkataan ini? Asli ini Suratul Furqan ayat 27. Suratul Furqan ayat 27. Okey? Yang mana bunyinya berbunyi Yaqulu ya laitani. Ustaz ulang kembali. Yaqulu ya laitani. Jom. Tuan-tuan semua kita baca sama-sama Sama 1, 2, mula. Yaqulu ya laitani. Sekali lagi kita baca sama-sama. 1, 2, mula. Yaqulu ya laitani. Sekali kita baca ramai-ramai. Okey.
Ramai, lelaki dan perempuan, standby, semangat, semangat. Baca dekat rumah, baca dekat telefon, semangat. 1, 2, mula. Yaqulu ya laitani. Okey. Cuba lihat daripada ayat yaqulu ya laitani, mana huruf mat di situ? Mana bacaan huruf mat asli? Okey. Mana bacaan mat asli? Okey. Betul. Betul. Okey, mat asli bermula daripada perkataan ku. Qaf bersambung dengan huruf waw, yang mana huruf waw itu adalah huruf mat. Okey. Dan qaf itu berbaris hadapan. Tadi Ustaz dah beritahu, nak kenal huruf mat asli, iaitu huruf waw, sebelum huruf waw ada huruf yang berbaris hadapan. Jadi sebelum huruf waw dalam kalimah ini ada huruf qaf yang berbaris hadapan. Jadi ku itu dibaca dengan kadar dua harakat. Yaqu. Okey. Lagi, mana lagi mat asli? Okey, betul. Yang kedua ialah huruf alif. Huruf mat iaitu alif. Sebelum alif itu ada huruf yang berbaris di atas. Dekat mana tu? Dekat tengah-tengah tu. Okey. Yang berbaris di atasnya adalah huruf ya. Selepas huruf ya ada huruf alif yang ditulis kecil saja. Okey. Kalau tuan-tuan perasan, yang ditulis kecil saja di sini. Okey. Ini alif kecil. Walaupun alif kecil, ini adalah huruf alif juga. Okey? Itu juga merupakan bacaan mat asli. Sebelum huruf alif ada huruf yang bertanda baris atas, iaitu dalam situasi ini, dari kalimah ini, huruf alif sebelumnya adalah huruf ya, yang mana huruf ya itu adalah berbaris di atas. Jadi kita baca ya itu baca dengan kadar dua harakat. Okey, bacanya macam mana? Ya. Okey? Ya, kita baca dua harakat ya. Ya, kita baca dengan dua harakat. Ya. Okey. Yaqulu ya. Ku dua harakat, ya dua harakat. Yaqulu ya. Okey, huruf mat waw dan huruf mat alif kita dah jumpa. Satu lagi huruf mat lagi, satu lagi adalah huruf ya. Okey. Tengok pada hujung sekali. Yang mana huruf nun bertemu dengan huruf ya mat. Okey. Yang mana huruf nun itu bahagian bawah. Okey. Jadi itu adalah bacaan mat asli. Yang mana huruf ya, huruf mat ya, sebelum huruf ya itu mesti ada huruf yang berbaris di bawah. Dalam keadaan ini huruf nun itu baris bawah, jadi mestilah dibaca dengan kadar dua harakat. Okey, jadi kita baca ni. Jangan baca satu harakat dan jangan baca lebih dua harakat. Ada yang baca panjang ni, salah baca macam tu ya. Kena baca dua harakat sebab itu adalah nun baris bawah huruf ya itu adalah mat asli. Dua harakat saja, jangan panjang sangat dan jangan terlalu pendek sampai tak ada harakat. Okey, ada yang baca yaqulu ya laitani tani. Tak boleh kena panjangkan ni tu. Yaqulu ya laitani. Okey, nampak tuan-tuan? Tuan-tuan nampak Okey. Jadi sudah jelas bacaan mat asli pada perkataan pada kalimah yaqulu ya laitani. Okey, boleh. Cuba kita semak dalam Quran, adakah ada hukum mat asli dalam setiap pembacaan Al-Quran kita? Memang ada. Mat asli ni memang banyak dalam Quran. Okey? Kalau kita lihat pada muka surat yang pertama, surat Al-Baqarah, kalau muka surat yang pertama surat Al-Baqarah, kalau kita lihat mat aslinya pada
Alif lam mim. Ini mat apa? Nak mat ni kita tak belajar lagi. Okey, ada hukum mat juga di sini tapi kita tak belajar lagi, tak apa, kita skip dulu Okey, ayat yang kedua, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Okey, saya tunjuk Okey, agak-agaknya mana pada ayat yang kedua itu adalah mat asli. Okey? Ada? Ya, betul, ada Ada pada perkataan za. Za, Okey? Za ini mat asli. Za ini mat asli sebab selepas huruf za ini ada alif kecil. Kalau perasan ada alif kecil, kata yang dekat sikit. Alif kecil, Alif kecil ini menandakan itu adalah huruf alif lah. Sebelum huruf alif adanya huruf zal. Okey? Sebelum huruf alif adanya huruf zal yang berbaris atas. Maka kita baca zalika. Zalika. Jangan baca zalika, zalika, zalika. Tak boleh Itu lagu. Tak boleh macam itulah walaupun minat lagu zalika tak boleh ini kita baca ayat Quran, kita baca dulu lah. Zalika, zalika. Dua harakat kita baca dekat perkataan dekat huruf za ini. Okey? Zalikal kita. Kenapa kita baca panjang dekat ta ini? Sebab ta juga mat asli. Okey? Ta juga mat asli. Kalau Ustaz zoom ke depan sikit. Ini ta mat asli sebab sebabnya sebelum huruf selepas huruf ta itu ada panggil apa? Ada huruf alif selepas huruf ta itu ada huruf alif fathah, alif kecil, alif pendek. Alif je pendek tapi cara baca tu tak sama sebab dia huruf alif juga. Cuma pada tulisannya alif itu diletak kecil. Pada bacaan sama saja, iaitu mat asli kita baca dengan dua harakat. Kitabu. Kita tak baca kitabu. Tak boleh baca macam tu Zalikal kitabu. Okey, lagi mana mat asli lagi? Banyak Satu baris ni pun dah berjumpa banyak mat asli Ni lagi lam alif ni. Zalikal kitabu lam alif. Okey, selepas huruf lam ada huruf mat alif, baris atasnya huruf lam itu. Jadi kita baca dengan dua harakat. Okey? Ramai di kalangan kita baca ada yang dua harakat dia baca satu harakat, yang baca dua harakat dia baca empat harakat, lima harakat, enam harakat. Okey? Mat asli baca dua harakat saja. Okey, cuma bagaimana kita nak baca dua harakat itu, sama ada laju ataupun lambat, bergantung pada cara bacaan kita. Okey. Sebab ada orang baca lambat tapi mat aslinya terlalu panjang. Terlalu panjang jadi mat lain pula. Okey. Lagi apa lagi? Fihi. Okey, fihi kalau disambung fihi hudan. Okey, kalau disambung ayat ini fi itu mat asli. Fi mat asli. Tapi kalau diwakafkan, diberhentikan, zalikal kitabu la raiba fi, itu dah jadi bukan mat asli kalau berhenti dekat situ. Tapi kalau sambung ataupun mula dengan fihi hudan lil muttaqin, fi ini adalah mat asli, bacaannya dua harakat. Okey, hudan tak ada, lil muttaqin tak ada. Okey. Seterusnya Ustaz baca pada ayat yang kedua. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Okey.
pada ayat kedua ni ada tak? Ustaz tunjuk sekali lagi. Cuba tengok ayat yang ketiga ni. Ada tak hukum asli dalam ayat ketiga? Saya bagi 1 minit untuk tuan-tuan, sahabat-sahabat semua tengok dulu. Okey, nampak? Rasa ada lah kan? Terbalik pula Al-Quran tadi. Okey. Kalau tengok ni, alladzina, okey. Zina, ini mak asli. Zina sebelum huruf ya baris bawah. Alladzina, ini mak asli. Yu'minuna, minuna. Nuni adalah mak asli. Yu'minuna. Ni mak asli sebab sebelum huruf waw ada huruf nun yang berbaris di hadapan. Maka cara bacaannya adalah dua harakat. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna. Okey. Wa yuqimu. Okey. Qimu sebelum huruf ya ada huruf qaf yang baris bawah. Okey. Bertepatan dengan formula mak asli sebelum huruf ya mesti ada huruf yang sebelumnya baris bawah. Okey, tengok di sini huruf ya sebelumnya huruf qaf baris bawah. Betul lah, ini adalah mak asli. Cara bacanya 2 harakat. Wa yuqimu. Ini pun sama dengan yang ni juga mu. Sebelum huruf waw baris depan ini adalah bacaan mak asli. Okey. Salata, okey, wa yuqimuna salata. Okey, yang ni mungkin ada yang keliru sikit ni. Kenapa dia tulis macam ni? Okey, kalau nampak. Okey, wa yuqimuna salata. Kenapa baca solat? Kenapa tak baca solawat? Kalau kita baca solawat salah. Okey, sebab wa mana ada baris. Sedangkan atas wa itu ada hanya huruf alif kecil. Okey? Atas waw ini hanya adalah huruf alif kecil. Jadi kita tak baca solawat, kita baca solah. Okey. Waw ni untuk apa? Waw ni adalah adanya saja-saja sebagai rumah untuk alif tu duduk. Okey. Waw ni sebagai rumah untuk alif duduk. Okey. Ustaz tandakan waw ni kalau tak nampak waw. Kita tengok yang Ustaz tanda. Okey. Itu adalah waw sebagai rumah untuk alif duduk. Ada rumah lain biasanya huruf ya pun jadi rumah juga untuk alif duduk. Huruf waw jadi rumah untuk alif duduk sebagai rumah. Okey. Bila rumah hanya tak ada fungsi tapi rumah saja, duduk saja. Yang fungsinya yang di atas itu, iaitu atas huruf waw ni adalah huruf alif kecil. Okey. Alif kecil ni adalah huruf mat. Alif kecil ni adalah huruf mat. Dia berfungsi huruf mat ini pada huruf yang sebelumnya, iaitu huruf lam. Kita tengok huruf lam lam. Sebab itulah kita baca lam ini 2 harakat mat asli, sebab selepas huruf lam ada huruf alif. Walaupun alif ni kecil, selepas huruf lam ada huruf alif. Selepas huruf lam ada huruf alif, berarti bacaannya mestilah 2 harakat. Okey. Jadi kita baca solah. Nak berhenti boleh, ataupun kalau berhenti dia jadi hukum lain. Nak pastikan hukumnya jadi mat asli, dia kena sambung. Wa yuqimuna as-salata wa mimma. Sambung macam tu baru jadi mat asli. Kalau kita berhenti wa yuqimuna as-salah, dia tak jadi mat asli, dia jadi hukum mat lain. Nanti kita akan belajar hukum mat itu sebentar sahaja lagi. Okey. Wa mimma razaqna. Okey, perasan tak? Sini sekarang ni dapat. Minta maaf ya. Ada orang WhatsApp. Bila orang ada WhatsApp, dia jadi macam tergala sikit lah. Okey. Ustaz nak cuba tulis pada ayat yang ketiga ni, razaqnahum. Okey, razaqnahum.
Ayat perkataan asalnya macam mana perkataan asalnya? Satu lebih besar sikit lah. Memandangkan ada marker pen, satu lebih besar sikit. Okey. Razaq. Gitu. Okey. Ini perkataan ini asal. Razaqnahum. Okey. Ini asal razaqnahum. Tetapi dalam Quran ini huruf alif ini ditulis sebagai tanda kecil. Tanda alif kecil. Maksudnya sebab apa? Sebab dia nak sambungkan nun ini dengan ha. Dia letak alif kecil di tengah-tengah ini. Ini adalah bacaan ma asli juga. Razaqnahum. Nahum. Dia tak baca wa mimma razaqnahum. Tak boleh baca macam tu. Kena baca razaqnahum macam tu. Okey. Yunfiqun wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okey. Kalau nak bincang panjang lagi lah sebab banyak sangat mak asli. Saya rasa semua dah okey kot berkenaan dengan mak asli ni. Okey. Seterusnya kita pergi mak dua harakat yang kedua. Walaupun mereka ni ada mak dua harakat di dalam kalangan kategori mak dua harakat, tapi ada juga di kalangan mak ini dia dapat dibaca dengan kadar 4 harakat, 5 harakat dan 6 harakat. Okey, itu kita akan bincangkan dalam tajuk mak 4 harakat selepas ini. Mungkin hari ini tak sempat, mungkin hari ini kita habiskan mak 2 harakat dululah. Okey. Mak yang kedua, mak 2 harakat ialah ma'arid lis-sukun. Okey. Ustaz bacakan apa yang itu ma'arid lis-sukun. Ma'arid lis-sukun terjadi apabila disukunkan huruf akhir sesuatu kalimah kerana berhenti bacaan padanya dan sebelumnya terdapat huruf mat. Okey? Ma'arid lis-sukun ialah terjadi apabila dia kata sini. Maksud Ustaz tulis sekali dengan dia punya perkataan mudah sikit. Dia kata ma'arid lis-sukun terjadi apabila disukunkan huruf akhir. Disukunkan, dimatikan huruf yang terakhir. Kalau tengok dia bagi contoh alhamdulillahirabbil alamin. Okey, ni huruf yang terakhir ni pada ayat alhamdulillahirabbil alamin. Sebab kita berhenti dekat sini, kita anggap ini adalah huruf yang terakhir sebelum kita berhenti. Okey, jadi di sini adalah huruf yang terakhir dah huruf nun. Tetapi untuk menjadikan ia bacaan ma'arid lis-sukun, huruf nun ini mesti dimatikan. Sebab untuk berhenti. Bila berhenti kita tak baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Salah baca macam tu. Cara bacaan maknya salah. Okey, cara yang betulnya kita kena baca dengan kita mematikan huruf yang terakhir. Okey. Bagi kes ini, okey, bagi situasi ini adalah bacaan ma'arid lis-sukun. Sebab apa? Dia kata di sini ma'arid lis-sukun terjadi apabila disukunkan, dimatikan huruf yang terakhir sesuatu kalimah kerana berhenti bacaan padanya. Kita bukan mematikan dia sebab nak sambung, bukan. Sebab kita berhenti. Bila kita nak berhenti bacaan, kita nak wakafkan dia, berhenti bacaan, mesti kena sukunkan dia. Sebab tu kita tak boleh baca alaminah. Kita kena baca alamin. Okey. Cuma dari segi mat ini, berapakah kadar kita nak sebut min itu? Sebab ada yang baca satu harakat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Macam tu. Tak ada harakat pun, satu harakat tu. Okey. Dia kena panjang, panjang. Dalam situasi ini adalah ma'arid lis-sukun, kena panjang 2 harakat sekurang-kurangnya. Apa lagi dia kata? Huruf akhir sesuatu kalimah kerana berhenti bacaan padanya dan sebelumnya terdapat huruf mat.
syarat dia yang kedua ialah, syarat yang pertama terdapat huruf yang terakhir yang bertanda ni. Syarat yang kedua, dimatikan huruf yang terakhir ini sebab nak berhenti bacaan. Syarat yang ketiga, mesti ada huruf mat sebelum huruf yang terakhir ni. Kalau tengok perkataan al-alamin ini, huruf yang terakhir ni, huruf mat ni huruf apa? Ya, betul, huruf ya. Huruf ya kalau perasan. Macam mana kita nak tahu huruf mat? Sebab sebelum huruf ya ini adanya huruf yang berbaris di bawah. Ma'asli, betul tak? Ma'asli. Okey, asalnya ma'asli tapi dia jadi ma'arid disukun sebab kita berhenti dengan kadar adanya huruf yang terakhir ni. Boleh? InsyaAllah. Kalau ma'asli kita kena sambung lagi baca. Okey. Jadi dia kata sebelum huruf yang terakhir ini ada huruf ma, iaitu huruf ya. Boleh? Jadi bacaan ini adalah bacaan ma'arid disukun. Kena baca dengan kadar 2 harakat. Jadi kita baca macam mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Panjang tak? 2 harakat cukup? Atau betul lebih? Okey, cuba kita buat dengan kadar 2 harakat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cukup 2 harakat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cukup. Bagi sesiapa yang tak boleh nak bezakan lagi 2 harakat, 4 harakat, 5 harakat, 6 harakat, dicadangkan untuk kira dengan jari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cukup 2 harakat 2 gerak jari ni 2 harakat lah. 1 harakat 2 harakat. Itu cara. Okey. Boleh nampak huruf yang terakhir bila kita berhenti, huruf yang terakhir itu kita akan sukunkan, kita akan matikan. Sebelum huruf yang terakhir itu ada huruf mat, iaitu sama ada huruf alif, sama ada huruf ya, sama ada huruf waw. Dan sebelum huruf mat itu ada huruf yang bertanda lah, berbaris lah. Okey, jadi bacaan itu adalah bacaan ma'arid lisukun. Okey, kita nak tengok pula daripada surah, daripada Al-Quran ini. Kita sambung daripada yang tadi. Kita tengok pula ayat yang keempat. Ayat yang keempat surah Al-Baqarah. Okey, ini dipanggil explore. Kita belajar hukum tajwid, kita explore dalam Quran. Manakah hukum tajwid yang ada pada Quran yang perlu kita betulkan cara sebutan bacaannya. Okey, cuba kita baca ayat yang keempat. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Okey. Di sini kita nak cari manakah huruf yang menunjukkan bahawa bacaan ma'arid disukun. Okey. Sebelum yang terakhir dah. Sebelum yang terakhir. Kalau sebelum yang terakhir, sini kita boleh buat ma'arid disukun. Sebab sebelum huruf waw yu'minun. Contohnya kalau ada orang yang tak boleh, dia nafas dia pendek sangat, dia baca pendek-pendek je. Alladzina yu'minun bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mungkin ada di kalangan kita yang boleh baca macam tu sebab dia nafas dia tak panjang. Okey, tapi bila dia berhenti, hati-hati. Tengok tempat berhenti tu kadarnya macam mana. Contohnya dia berhenti walladzina yu'minun. Okey, berhenti kat sini. Yu'minun. Kalau pada perkataan kalimah yu'minun ini, sebelum huruf yang terakhir adalah huruf nun. Nun berbaris atas, jadi kena matikan. Okey. Sebelum huruf nun ini ada huruf waw. Huruf waw adalah huruf mat. Okey. Sebelum huruf waw ada huruf yang bertanda baris depan. Jadi cara bacaan kalau dia berhenti dekat sini, ini adalah cara bacaan ma'arid disukun. Jadi dia baca yu'minun. Nun itu nun 2 harakat.
walladzina yu'minun, 2 harakat sebab dia berhenti. Okey, lagi bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Okey, di sini bersama ayat yang terakhir pada ayat yang ketiga, pada ayat yang keempat ini, dia punya kalimah terakhir pada ayat yang keempat ni, yuqinun. Ini pun 2 harakat paling kurang. Yuqinun, 2 harakat. Sebab huruf yang terakhir ni kena dimatikan sebutannya. Kita tak baca wabil akhirati hum yuqinuna, tak boleh. Kalau kita nak berhenti, kena baca dengan kadar ma'arif disukun. Ciri-cirinya ada di sini. Sebelum huruf nun ada huruf waw. Huruf waw adalah huruf mat. Dan sebelum huruf waw ada huruf yang bertanda baris depan. Jadi bacaan ini adalah bacaan ma'arif disukun. Kita baca dengan kadar 2 harakat saja. Okey, usahulan. Wabil akhirati hum yuqinun. Kita tumpu pada nun itu. Yuqinun. Yuqinun. Berhenti. Cukup 2 harakat. Okey, sekurang-kurangnya 2 harakat. Ma'arif sukun ada lagi, banyak harakat lagi, 4 harakat ada. Nanti kita bincang pada pelajaran yang 4 harakat. Okey, sekarang ini saya nak tunjuk pada tuan-tuan supaya jelas bahawa ma'asli 2 harakat boleh, ma'arif sukun pun boleh 2 harakat. Okey, kita tambah lagi bacaan ma'arif sukun. Masa kita ada berapa lagi? Okey, pukul 3.30 kita berhenti. Kita akan sambung pula untuk pelajaran ini pada pukul 3.30. Kejap lagi saya akan buat untuk kelas Ustaz Fauzan, sambungan untuk pelajaran 1, pelajaran 2, mungkin 3.30, 4.30. Mungkin pukul 5 lah. Pukul 5 kita jumpa kembali untuk kelas ini. Okey, kita tambah sebentar lagi pukul 5 sampai pukul 6. Okey, untuk pelajaran 7. Okey. Jadi tengok pula yang ni, ayat yang kelima ni, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Okey, ulaika tak ada, ala hudam min rabbihim tak ada. Ini tak ada sebab huruf yang terakhir adalah huruf yang berbaris mati, dan sebelum huruf yang terakhir ini adalah huruf ha. Huruf ha bukan huruf mat. Jadi bacaan ini bukan bacaan mat. Dia kena baca, kita mati terus. Rabbihim, mati terus. Jangan baca ulaika ala hudam min rabbihim, panjang sangat tu. Salah kita tak boleh baca sebab itu bukan huruf mat. Yang boleh dibaca panjangnya di sini. Okey, wa ulaika humul muflihun. Sini boleh dibaca panjang 2 harakat paling minimalnya 2 harakat. Okey, ini adalah bacaan ma'arif disukun juga. Sebab apa? Nun adalah huruf yang terakhir, ada huruf terakhir di sini, dan huruf terakhir itu adalah huruf yang berbaris. Okey, tetapi huruf yang terakhir ini kena dibaca dengan kadar bacaan mati sebab kita berhenti bacaan padanya. Sebelum huruf yang terakhir ada huruf waw. Huruf waw adalah huruf mat, dan huruf mat ini tak ada tanda apa. Okey, kecuali ada tanda waw baris atas ke, itu bukan bacaan ma'arif disukun lah. Dengan syarat huruf mat ini tak ada tanda apa. Tak ada tanda apa. Tanda baris atas tak ada, baris bawah ada, tak ada, baris depan pun tak ada. Okey, kalau tak ada tanda apa tu, itu adalah bacaan ma'arif disukun. Jadi kita baca ulaika humul muflihun. Okey, kalau nak tengok lagi banyak-banyak bacaannya ma'arif disukun, tengok pada surah Al-Fatihah. Semua ujung-ujung ni semua ma'arif disukun. Okey, tapi ma'arif disukun tak semestinya dekat hujung bacaan satu ayat, tidak. Kalau kita berhenti di tengah-tengah ayat pun, tapi pada tempat berhenti itu adalah keadaannya adalah kena dibaca dengan kaedah ma'arif sukun, tetap kena baca dengan kaedah ma'arif sukun. Kita tengok Fatihah semua, Rahim, Alamin, Yaumiddin, Nasta'in,
mustaqim, dhalin, semua ini adalah bacaan ma'ari sukun. Minimanya kena baca dengan kadar 2 harakat. Jangan baca 1 harakat. Kalau orang tak baca 1 harakat ni, yakni orang tu tak belajar ilmu tajwid. Kalau tuan-tuan dah belajar ilmu tajwid, hati-hati dalam pembacaan. Yang perlu dibaca 2 harakat, kena baca 2 harakat. Okey. Seterusnya kita pergi kepada mak yang ketiga, iaitu ma'iwat. Ma'iwat, boleh tengok tuan-tuan dekat ma'iwat, tajuk ma'iwat ni, tengok. Ma'iwat nampak tajuk ma'iwat? Okey. Saya baca dia punya definisi dulu. Ma'iwat terjadi apabila berhenti bacaan pada kalimah yang berbaris tanwin 2 di atas. Okey? Faham Dikatakan ma'iwat ini berlaku apabila kita berhenti bacaan. Yakni kalau kita tak berhenti bacaan, dia tak akan jadi ma'iwat. Dia tak akan jadi bacaan ma'iwat 2 harakat. Boleh? Okey? Syarat dia kena berhenti bacaan. Berhenti dekat mana? Berhenti bacaan pada kalimah yang berbaris tanwin di atas sahaja. Okey. Kalau tengok sini, dia bagi contoh. Aliman hakimah. Kita kena baca aliman hakimah. Sebab kita nak berhenti dekat sini. Kalau nak berhenti dekat sini macam mana? Sini pun kita kena baca dengan kadar ma'iwat juga. Alimah, kena baca dulu. Okey, tapi kalau sambung kena baca dengan dalam kadar bertanwin. Okey, kena bunyi tanwin dia kalau kita sambung. Tapi kalau kita nak berhenti, kita nak berhenti sini ke, mesti kita baca dengan kadar ma'iwat. Cara bacanya macam mana? Mesti dibaca dengan kadar 2 harakat dan dibaca tanpa bunyi tanwin. Okey? Dibaca tanpa bunyi tanwin. Boleh? Cuba tuan-tuan. Jadi kita baca aliman hakimah. Aliman hakimah. Tuan-tuan boleh tengok dulu. Okey, kita baca pada baris yang keempat itu adalah aliman hakimah. Ma itu kita kena baca dengan kadar 2 harakat sebab dia adalah hukumnya ma'iwat. Ya, sebab kita nak berhenti. Dalam masa berhenti itu, huruf yang terakhir itu adalah huruf yang bertanwin di atas sahaja. Cara bacanya kena buang 1 baris pada yang bertanwin. Jadi kita akan baca dengan kadar panjang sahaja 2 harakat. Aliman hakimah. Okey. Baca ma'iwat juga tertakluk kepada tempat kita nak berhenti. Kalau tempat yang kita nak berhenti tak semestinya pada ujung ayat tak semestinya pada ujung ayat. Kalau ada ayat itu panjang, kita nak berhenti di tengah-tengah ayat, dan di tengah-tengah ayat itu ada kalimah yang berkadaan macam ni. Kalimah yang hujungnya ada tanwin 2 di atas, kita juga boleh berhenti bacaan tersebut dengan kadar 2 harakat, iaitu kadar ma'iwat. Okey? Kalau di Quran, surah yang paling banyak sekali berhenti dengan kadar ma'iwat ini adalah surah, saya tengok dulu ya, surah Maryam ke surah Maryam, tuan-puan Surah Maryam. Okey? Surah Maryam banyak ujung-ujungnya adalah cara bacaan ma'iwat 2 harakat Surah Maryam. Semua hujung-hujung ni, berhenti dekat hujung-hujung ni adalah cara bacaan ma'iwat, kena baca dengan kadar sekurang-kurangnya 2 harakat. Okey, 2 harakat.
ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وحن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Semua ya. Cantik Allah SWT buat Quran ini ya. Wahyu-wahyu Allah SWT cantik dan disusun dengan cantik-cantik oleh para sahabat pada zaman Rasulullah SAW itu. Cantiknya. Kalau tengok baik-baik yang hujung-hujung ni macam kita pantung, betul tak? Macam pantung, hujung-hujungnya sama. Waliya, radiyya, semua ya semua. Masya Allah. Terbaik, Masya Allah. Okey, dan bacaan ayat ini adalah kadar bacaan ma'iwa. Kita baca dengan kadar dua harakat. Kita baca dengan kadar dua harakat. Okey, seterusnya tuan-tuan. Nampak ma'iwa macam mana? Okey. Saya ulangi kembali, ma asli mestilah huruf mat alif waw ya. Sebelum alif ada baris atas, sebelum waw baris depan dan sebelum ya baris bawah. Okey, ma'aril sukun, kita nak berhenti bacaan. Syarat yang pertama mestilah huruf yang terakhir itu huruf yang berbaris dan tidak dibaca baris bila nak berhenti. Sebelum huruf yang terakhir ada huruf mat sama ada alif, waw ataupun ya, dan sebelum huruf mat adalah huruf yang berbaris. Okey. Dan ma'iwat adalah huruf yang bila kita berhenti ada huruf itu hujungnya adalah huruf yang berbaris dua di atas. Maka kita berhenti dengan kadar berhenti bacaannya kita tak sukun aliman hakim. Tak sukun macam tu kena baca juga yang hujungnya, tapi kena kadar dengan ma'asli. Kadar dua harakat hakimah. Jangan kita baca dengan tanwin ataupun sukun. Tak boleh Okey. Seterusnya Ma'lin, okey. Kalau saya baca dia punya keterangan, berlaku apabila huruf waw dan ya. Berlaku apabila huruf waw dan ya. Okey. Ma'lin yang berlaku apabila huruf waw dan ya yang sukun sebelumnya huruf baris di atas dan selepas huruf sukun kerana berhenti bacaan padanya. Okey. Ma'lin Ma'lin dikatakan sebelum huruf yang terakhir ini adalah ada huruf waw ataupun ya. Okey? Kalau tak boleh dekat. Yang Ma'lin, keadaan Ma'lin. Sebelum huruf yang terakhir ada huruf waw ataupun huruf ya. Cuba tengok. Pada baris yang kelima itu. Okey? Sebelum huruf yang terakhir ada huruf ya. Kalau dalam buku ini dia bagi contoh dalam surah Al-Baqarah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Zalikal kitabu la raib. Okey? Yang kita nak tengoknya pada perkataan raib tu. Kita nak berhenti situ. Jadi berhenti di situ dengan kadar dua harakat. Zalikal kitabu la raib. Okey, raib dua harakat Okey, nak kenal bacaan Ma'lin ialah kita berhenti pada perkataan yang mana terdapat huruf yang berbaris pada hujung bacaan itu, pada hujung kalimah itu ada huruf yang berbaris. Kalau kita tengok pada perkataan ini, huruf ba itu berbaris di atas, iaitu huruf yang berbaris Sebelum huruf yang berbaris itu adalah huruf ya ataupun huruf waw. Kalau tengok daripada kalimah ini huruf ya. Okey, dua. Yang ketiga, sebelum huruf waw ataupun ya mesti ada huruf yang berbaris di atas. Kalau kita tengok sekarang ini ada huruf ra baris atas. Ra baris atas. Jadi cara bacaannya raib. Dua harakat. Kita berhenti di situ. Tak boleh kita baca satu harakat. Zalikal kitabu la raib. Zalikal kitabu la raib. Itu satu harakat. Tak betul. Kita kena baca dengan dua harakat. Zalikal kitabu la raib. Itu cara bacaan yang betul. Itu cara bacaan
Lin, maklin. Maksud maklin adalah mak lembut. Cara baca pun lembut, lenggut pun lembut. Raib. Okey. Kalau nak tengok lagi contoh-contoh lagi, kita buka surah Li'ila fi Quraisy. Suratul Quraisy. Surah Al-Azim, Suratul Quraisy. Dia punya ujung tu semua ma'lin, semua ma'lin. Okey, jumpa. Saya tunjuk pada tuan-tuan, tengok dulu. Tuan-tuan tengok dulu, betul tak ujungnya cara bacaannya ma'lin? Okey, jom kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Okey, tengok. Setiap satu-satu ayat itu penghujungnya adalah cara bacaan maklin. Quraisy, Saif, Bait. Okey. Ayat yang pertama Li'ila fi Quraisy. Quraisy dua harakat Quraisy tu. Ayat yang kedua ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Saif. Okey. Yang ketiga falyabudu rabb hadzal bait. Okey. Ayat yang keempat allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Okey. Semua daripada setiap ayat ini ujungnya adalah huruf yang bertanda baris, dan sebelum hujung itu adalah huruf ya ataupun huruf waw, dan sebelum huruf waw atau ya itu adalah huruf yang bertanda baris atas. Jadi bila kita berhenti bacaan di situ, maka cara bacaannya adalah maklin. Minimal sekurang-kurangnya kita baca dengan kadar dua harakat. Tak boleh kita baca dengan satu harakat ataupun tak ada harakat langsung. Okey. Jadi cukup sekadar itu dulu untuk sesi sekarang ini. Kita akan sambung pula lebih kurang dalam pukul 5 insya-Allah. Kita jumpa pula, kita sambung lagi bacaan pelajaran 7 pada kategori yang ke-6, iaitu mak badal. Untuk saat ini terima kasih bersama saya. Wallahu alam. Kita jumpa lagi. Terima kasih yang dah masuk ni, lebih kurang 5 orang, tapi yang join ni ramai mungkin ada yang buka saja tapi dia tak masuk terus ke. Okey. Banyak terima kasih. Perbaiki tajwid mudah-mudahan, sebab ramai yang terkandas sebab mak 2 harakat ni tak pergi pada mak 4 harakat, 5 harakat, 6 harakat lagi. 2 harakat pun gagal. Cuba perbaharui cara bacaan mak 2 harakat ni. Okey, insya-Allah kita jumpa pada pukul 5 pula jika diizinkan Allah. Kalau ada terdapat perubahan, nanti saya maklum kembali dalam grup WhatsApp, insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Selepas ini saya akan live untuk pelajaran 1 bagi kelas Ustaz Fauzan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.